Berusaha Puan Hamia Lakolong, pengurusi KRT Bandar Seri Indah. Yang berbahagia Cikgu Asri, Wakil Ahli Lembaga Masjid Az-Zaimah Bandar Seri Indah. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Usman Haji Syukur, pengurusi Masjid Az-Zaimah. Tuan Yusri Umasa, mantan pengurusi KRT Bandar Seri Indah merangkap Ketua KRT Bersih dan Indah. Yang berbahagia Ustazah Asma Harun, asatiza yang kita jemput pada malam ini beserta dengan rombongan. Sebentar tadi saya nampak Ustaz Adam, cuma tak dapat kenal pasti, tapi saya yakin ada. Okey, ada dekat belakang. Terima kasih kepada Ustaz Azam, Wahyu Ilahi, Learning Center beserta dengan kru Adam K. Tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi salam perkenalan, selamat datang ke Masjid Az-Zaimah Bandar Seri Indah. Ayo muslimin dan muslimat sekalian, tanpa kita memanjangkan masa, kita membuka majlis yang insya-Allah penuh keberkatan pada malam ini dengan kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan majlis kita sentiasa terpandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan, suka untuk saya mewakili rakan-rakan KRT dan juga Masjid Az-Zaimah mengucapkan jutaan terima kasih kepada seluruh jawatan kuasa ceramah perdana kita pada malam ini bersama dengan yang berbahagia Ustazah Asma Harun, rakan-rakan KRT, rakan-rakan SRS yang daripada pagi tadi lagi sebenarnya telah memulakan kerja-kerja untuk menyiapkan tapak program kita pada hari ini. Begitu juga dengan penyumbang utama sampailah dapat kita realisasikan ceramah perdana pada malam ini. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, sedikit biodata sebagai pengenalan kepada Ustazah. Saya rasa tak perlu diperkenalkan pun tuan-tuan muslimin muslimat tahu. Namun disebabkan ofisialnya, saya diminta oleh pengurusi KRT untuk membacakan serba sedikit biodata yang berbahagia Ustazah. Ustazah sekarang sedang mengusahakan projek-projek dakwah beliau. Sebab tu kita lebih kenali beliau sebagai seorang pendakwah, begitu juga sebagai seorang motivator, penulis buku-buku dan juga pengasas dan juga penaung kepada NGO Sahabat Amal K. Kalau tuan-tuan lihat baju rakan-rakan muslimat kita dan juga muslimin yang berwarna coklat muda tu, itulah sahabat-sahabat Amal K. Sering kita lihat di media sosial dan juga di kaca TV, mereka bersama-sama dalam program kebajikan. Begitu juga Ustazah merupakan pengarah kepada Hijrah Excel AF 9 Berhad. Sedikit biodata pengalaman kerja yang Ustazah. Ustazah pernah berkhidmat bersama dengan JAKIM Malaysia dan juga JAHIS, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan. Dan pada tahun 2017 Ustazah memulakan langkah untuk menjadi seorang pendakwah bebas dan juga bergerak untuk bersama-sama dengan masyarakat bagi mengembalikan masyarakat kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga saya mengalu-alukan kedatangan suami Ustazah sendiri, Akhir Tengku Fazli. Semua anda dapat kenal pasti dekat mana, tapi diberitakan ada sekali. Dan insya-Allah latar belakang pendidikan Ustazah, ijazah sarjana muda Al-Azhar Mesir dan juga master di peringkat pengajian Islam daripada OUM, Open University Malaysia. Demikian serba sedikit tentang latar belakang Ustazah. Namun itu merupakan hal yang kedua, tetapi yang kita lebih harapkan pada hari ini ialah butir-butir bicara tausiah yang bakal disampaikan kita bersama. Alhamdulillah masing-masing dengan pen dan pensel dan juga kertas. Ada juga buku bersesuaian dengan tajuk penawar bagi hati. InsyaAllah kita persilakan yang berbahagia Ustazah untuk meneruskan majlis ceramah perdana kita pada malam ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan.
Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Ya Rahman ya Rahim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Alim. Subhanallah. 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 Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mengucapkan salam. InsyaAllah kita cuba menjawabnya dengan lebih bersemangat, kemudian dijawabnya daripada hati, memahami apa yang diperkatakan. Salam adalah satu syiar. Salam adalah satu doa. Salam adalah satu ibadah yang sangat besar dalam agama kita. Perkataan salam itu sendiri, subhanallah, disebut di dalam Al-Quran begitu banyak. Dan salah satu nama Allah adalah Ya Salam. Allah yang maha memberikan keselamatan, kesejahteraan, juga termasuk maksudnya kesihatan. Subhanallah. Sebab itu bila disebut bagi salam, kirim salam, ia membawa maksud menyampaikan, mengirim ataupun mengucapkan doa yang berupa ataupun yang terkandung di dalamnya kesejahteraan, keselamatan, perlindungan dan sebagainya. Subhanallah. Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah satu kepala ibadah. Subhanallah, antara ibadah yang sangat besar di dalam Islam adalah doa. Bahkan salat itu sendiri dari sudut bahasa, as-salah, ad-du'a, daripada bermulanya takbiratul ihram, Allahu Akbar, bermulalah doa sehinggalah memberi salam, Assalamualaikum warahmatullah. Barulah berakhirnya doa sepanjang salat. Ketika salat kita berdoa kepada Allah dengan menggunakan seluruh anggota. 3 yang paling asas. Yang pertama, anggota zahir yang boleh dilihat, iaitu pada perkataan. Kan kita ada rukun qauli, betul kan? Ada rukun qauli. Subhanallah. Adik boleh tutup kipas? Boleh ya tutup kipas? Rasa macam mau terbang. Saya sekarang pun memang ada rasa berdebar-debar, sebab ini adalah ceramah pertama di Tawau. Kemudian saya terkejut juga dengan kehadiran. Kemudian berada di atas pelaminan, tetapi pengantin lelakinya saya juga tercari-cari di manakah pengantin lelaki. Mana ya? Kekasih hati. Di mana ya Ustaz? Sudah menghilang. Subhanallah. Okey, betul ke di sini biasa ada buat majlis nikah? Oh, patutlah. Ini memang Masya Allah indahnya. Maksudnya masjid ini akad nikahnya di dalam, begitu ya. Mungkin kadang di sini, wallahualam. Lepas tu terus pengantin akan diraihkan di, kita panggil di serambi masjid. Masya Allah, indah sekali. Okey. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah membantu saya. Itu encik suami angkat tangan. Okey, itu Ustazah Asma Harum yang punya ya. Bukan Ahmad Abad yang punya. Subhanallah.
Jadi Masya Allah, mungkin ini juga kali pertama saya menyampaikan ceramah bila dijemput di masjid. Boleh tunjuk audien dulu ya. Bila melibatkan masjid, dibuat di dataran seperti ini. Tetapi bagi saya ia sangatlah menarik dan indah. Tetapi tawakalnya mesti kuat. Ya, maksudnya redha ya, kalau hujan jangan berganjak. Seorang pun jangan berganjak. Subhanallah, Masya Allah. Berkat doa, niat hati, susah payah, sudah mungkin beberapa hari, beberapa minggu, Allah berikan kita cuaca yang sangat indah kerana petang tadi hujan. Betul kan? Petang tadi hujan. Tetapi begitulah Allah memabulkan hajat semuanya. Ramai orang-orang yang ikhlas. Dan saya sampai di sini bukan kerana kebaikan ataupun kemuliaan saya, tetapi kerana ramainya orang-orang di sini di kalangan muslimin dan muslimat yang hatinya sangat ikhlas untuk mencari ilmu. Lalu Allah mempermudahkan perjalanan kami untuk sampai di sini. Subhanallah, alhamdulillah. Okey, saya sambung sikit tadi. Bila kita salat, kita sedang berdoa dengan lafaz yang kita panggil rukun qauli. Rukun qauli. Rukun qauli maksudnya rukun perkataan. Yang kita ucap Allahu Akbar, kemudian kita baca doa iftitah. Doa iftitah bukan rukun ya, tetapi itu doa jugalah tu. Kemudian kita baca Al-Fatihah, semuanya sampailah salam. Semua itu adalah segala bentuk doa dalam bentuk perkataan. Kemudian subhanallah, pergerakan dalam solat. Rukuk, sujud, berdiri, duduk antara dua sujud, i'tidal, semua itu satu bentuk permohonan kita kepada Allah. Kadang-kadang kan kalau kita minta dengan suami ataupun minta dengan anak, anak minta dengan ibu ayah, body language pun diguna. Bila bersungguh sangat kita nak sesuatu, tangan kita pun bolehlah, macam tu kan. Tolonglah, mungkin kepala ditundukkan, mungkin digerak kiri dan kanan. Maksudnya dengan Allah di dalam solat kita juga menggunakan tubuh, gerak tubuh badan kita dalam proses meminta. Sehingga kan ketika sujud kita betul-betul menghina diri, dan kerana itu Allah mengangkat kedudukan ketika itu sebagai keadaan yang paling dekat Allah dengan hamba. Subhanallah. Itu adalah berdasarkan hadis kudusi yang mana Allah berfirman, sesungguhnya ketika hambaku bersujud, ketika saat kita sujud, itulah waktunya aku dengan hambaku paling dekat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Wahai Muhammad, Allah berfirman yang bermaksud, wahai Muhammad, apabila hambaku bertanya tentangku, katakanlah kepada mereka, inni qarib, sesungguhnya aku ini sangat dekat. Aku pasti memakbulkan permintaan hambaku apabila dia meminta. Namun kita harus faham dan kita perlu beriman dengan Allah memakbulkan hajat, impian, permintaan, keinginan kita, bukan mengikut kehendak kita, mengikut waktu yang kita nak, tetapi mengikut kehebatan, pengetahuan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya sebenarnya ingin bagi salam lagi sekali. Di dalam ucapan salam ada beberapa doa yang sangat besar. Assalamu, salam sejahtera, alaikum, ke atas kamu, wa rahmatullah, dan rahmat Allah, wa barakatuh, dan berkat Allah ke atas semuanya. Sebab itu bila sebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera ke atas kalian serta barakah Allah, serta rahmat Allah dan barakah Allah. Ketiga perkara ini, ibu ayah, muslimin muslimat, adalah harta yang paling berharga jika dimiliki oleh orang Islam. Jika kita tidak memiliki rumah yang besar, kereta yang besar sebagaimana kita impikan, suami yang baik seperti mana kita impikan, anak-anak seperti mana sekian-sekian, okey, subhanallah,
Namun jika kita memiliki dalam kehidupan kita 3 perkara ini, insya-Allah kita adalah orang yang sangat beruntung. Yang pertama, kita mendapat perlindungan dan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu yang pertama disebut assalamu, salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Yang bermaksud firman Allah itu di awalnya ada lagi ayat. Itu surah Ar-Ra'd ayat daripada sekitar 20 hingga 24. Allah berfirman, apabila hamba-hamba ataupun ahli syurga itu masuk ke dalam syurga, ucapan yang pertama yang akan diucapkan adalah salam. Salamun, kesejahteraan ke atasmu. Bima sabartum, disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Kemudian dalam firman yang lain Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul azim. Allah berfirman yang bermaksud di hari yang tiada manfaat sedikit pun, yang tidak boleh menolong kamu sedikit pun, yang tidak memberi kebaikan kepada kamu sedikit pun, yang tidak boleh mempengaruhi kedudukan kamu sedikit pun. Yauma la yanfa'u malun, segala harta benda kamu, wala banun, segala anak-anak pinak kamu, suami kamu, isteri kamu tidak akan boleh membantu kamu. Illa, kecuali, Allah menyebutkan kecuali man atallaha, barang siapa yang datang bertemu dengan Allah biqalbin salim, dengan jiwa yang sejahtera, jiwa yang selamat. Sebab itu bila ada yang mengucapkan salam assalamu, kita perlu berikan perhatian dan kita kena balas balik dengan perhatian, kerana kita sedang didoakan dengan doa yang sangat hebat. Kesejahteraan zahir, kesejahteraan hati, kesejahteraan fikiran. Subhanallah. Kerana yang selamat di akhirat kelak adalah orang yang bawa bertemu dengan Allah dengan jiwa yang selamat. Subhanallah. Doa yang kedua di dalam salam, warahmatullah, rahmat Allah. Kita semua tahu, umat Islam semua tahu, kita tidak akan mampu masuk syurga Allah tanpa rahmatnya. Kerana sekiranya kita melakukan ibadah salah tanpa henti sekalipun, selama 1000 tahun tanpa makan, tanpa tidur, tanpa berehat, solat sepanjang 1 minggu pun kita tidak mampu. Solat sepanjang tahun, puasa setiap hari, tidak akan mampu untuk membalas nikmat mata yang Allah berikan. Tidak akan mampu. Kalau saya tanya ibu-ibu di sini kan, Masya Allah, muslimin-muslimat, ada orang kaya Sabah sakit mata sampai matanya buta. Doktor kata kalau dapat cari penderma mata, maka boleh pulih semula. Tetapi kena cari dalam waktu yang segera, dalam tempoh 1 minggu. Kalau tak, urat-urat saraf akan rosak. Kemudian orang kaya ini mulalah, orang tak kaya tawar ya, mungkin ada depan ni ya, Masya Allah. Dia pun buat iklan, siapa mahu jual mata, satu belah mata akan diberikan ganjaran 10 juta. Saya tanya, siapa yang sanggup beri sebelah mata saja dengan nilai 10 juta? Angkat tangan. 10 juta boleh beli apa saja. Endak mau? Betul tak? Endak, betul endak? Enggak. Enggak kan? Enggak. 10 juta tidak mau. Baiklah naik lagi 20 juta. Enggak mau juga. Masya Allah. Subhanallah. Ketika itu baru kita tahu betapa besarnya nikmat mata yang Allah bagi percuma, yang kita boleh gunakan pada setiap saat, setiap ketika. Bila buka, semua warna boleh tangkap, semua wajah orang yang kita sayang kita boleh tengok, wajah sendiri kita boleh tengok. Bahkan kita kata, buat apa duit 10 juta, 20 juta jika mata tidak boleh menikmati nikmat yang kita miliki?
Sedangkan Allah beri secara percuma dan maintenance Allah yang jaga. Air yang terkandung di dalam mata kita adalah satu jumlah air yang sangat seimbang. Tidak terlebih, tidak terkurang. Kalau kurang air pada dalam mata kita ini, mata kita tidak boleh bolak-balik, tak boleh bergerak-gerak. Mata sangat pedih, sangat sakit. Kalau terlebih, asyik mengalir saja. Bila tanya kenapa? Matanya terlebih air, perlu ditadah. Tetapi Allah bagi jumlah yang cukup. Maksudnya maintenance. Kalau kereta pada waktunya, pada tarikhnya perlu diservis. Tapi mata 60 tahun guna, 70 tahun guna. Tapi Allah yang memeliharanya. Jantung, paru-paru, banyak mana udara kotor yang kita sedut. Aircon di rumah kita sampai masa kena servis. Betul kan? Tidak boleh menampung kotor udara. Tetapi paru-paru yang hirup udara kilang yang keluar asap, daripada mulut manusia yang keluar asap, daripada kenderaan. Tetapi maintenance ini Allah yang jaga. Maksudnya dari segi baik pulih dan sebagainya, semua Allah bagi percuma. Sebab itu sebanyak, sekuat, sebesar apa, selama mana kita buat ibadah, kita tidak akan mampu untuk membalas pemberian kurniaan Allah. Allahu Akbar. Sebab itu kita boleh masuk syurga insya-Allah dengan rahmat Allah. Dan kita tidak tahu asbab amalan mana akan menyebabkan Allah memberikan kita rahmat lalu memilih kita ke syurga. Kemudian ada yang bertanya, kalau begitu Ustazah, kita tak perlu ibadah banyak sebab masuk syurga bukan ibadah kerana rahmat. Mustahil untuk dapat rahmat Allah jika tidak melalui amal saleh dan amal ibadah. Bahkan ketika peristiwa Isra Mi'raj, apabila Nabi SAW diperlihatkan tentang mereka yang menjadi penghuni syurga Allah, mesti terus dikaitkan amalan dia. Bila Nabi Muhammad SAW mendengar derapan telapak kaki Bilal bin Rabah sepulang daripada Isra Mi'raj, Nabi SAW bertanya, wahai Bilal, apakah amalanmu yang menyebabkan kamu masih lagi hidup, tetapi derapan telapak kaki kamu telah kedengaran di syurga? Antaranya, subhanallah, adalah amalan tu berjaga wudu, kemudian jaga solat sunat wudu. Itu yang dijawab oleh Bilal. Subhanallah. Pernah Rasulullah melihat gambaran seorang pemuda berada di dalam syurga. Sama ada gambaran ini ketika mimpi ataupun ketika dalam peristiwa Isra Mi'raj, antara dua tu. Lalu Nabi SAW bertanya kepada malaikat yang mengiringi, apakah amalan pemuda ini? Lalu dijawab malaikat, subhanallah, pemuda ini kerana dilihat dia sangat bergembira di syurga, seronok dia di syurga. Nabi tanya, apa amalan yang menyebabkan rahmat Allah dia sedang bersenang-lenang di syurga? Kerana perbuatannya membuang penghalang ataupun sesuatu yang menghalang di jalanan. Subhanallah, mungkin ada kayu, mungkin ada apa-apa yang menghalang. Dengan usaha ikhtiarnya, dia pun tolak ke tepi, lalu memudahkan kereta ke motor ke basikal ke lalu. Orang pun tak tahu siapa yang tolak ke tepi. Kita kan kalau musim hujan, musim ribut, lepas tu ada pokok-pokok yang jatuh, kita bawa motor kan macam ini saja, kita kona. Tak ramai yang nak berhenti tempat selamat turun untuk tarik. Sedangkan amalan pemuda ini yang menyebabkan datangnya rahmat Allah. Kita pernah dengar kisah, ini adalah kisah yang sahih. Nabi sendiri ceritakan bagaimana kisah seorang wanita yang pelacur, yang banyak melakukan perbuatan zina. Lalu asbab dia memberi minum kepada seekor anjing, lalu dia diberikan hidayah menjadi wanita yang salehah, dan asbab itu dia masuk syurga. Sebab itu kita tidak boleh lari daripada memperbanyakkan amal ibadah dan amal saleh. Kerana asbab itulah mendatangkan rahmat Allah. Kemudian doa yang ketiga di dalam salam adalah wa barakatuh, berkat. Rumah kita besar atau kecil tidak ada beza. Yang membezakan di sisi Allah rumah itu berkat atau tidak. Rumah yang berkat, di dalam itu disemai kasih sayang suami isteri kerana Allah, dengan anak-anak kerana Allah. Dibesarkan ibadah di dalam rumah itu. Tidak dilakukan maksiat di dalam rumah itu. Subhanallah, rumah itu setelah kita mati tidak boleh bawa ke dalam kubur.
tetapi barakah berkekalan. Barakah rumah itu berkekalan sampai hari kiamat. Kereta yang kita gunakan tidak boleh bawa mati, tidak boleh dibawa ke dalam kubur. Tetapi asbab kereta itu kita cari rezeki yang halal. Hantar anak sekolah, menuju ke masjid, menuju ke tempat-tempat majlis ilmu. Kereta itu tidak kekal, tetapi barakah kereta itu kekal dan ia bertambah-tambah. Suami, isteri, anak-anak, segala harta daripada A sampai Z, semua pinggang mangkuk, semua di dalam rumah itu. Yang paling utama adalah keberkahannya, keberkatannya. Subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah. Asbab itu muslimin muslimat. Jadi ini sebenarnya belum mula lagi ceramah. Ini kan belum bagi salam lagi. Tetapi bagi saya betapa pentingnya memberi kefahaman selepas ini, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih. Di antara tanda-tanda kedekatan dengan kiamat, iaitu apabila umat Islam, Muslim, orang Islam kita ni, apabila umat Islam hanya memberi salam kepada yang dikenali sahaja. Maksudnya syiar memberi salam ini akan menjadi semakin berkurangan. Kecuali orang yang beriman, bila dia beri salam, dia tahu dia sedang mendoakan, dan bila dibalas kembali, dia rasa itu satu rahmat dan nikmat yang sangat besar. Okey. Jadi bersedia ya, kita nak beri salam. Subhanallah. Okey, pusing dik. Tunjukkan suasana lagi. Masya-Allah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tegak-tegak duduknya. Okey, saya pun minum air dulu. Bismillah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Subhanallah. Masya Allah. Di dalam Al-Quran ada firman Allah tentang salam. Apabila kamu diberikan salam, jawab dengan yang lebih baik. Subhanallah, itu firman Allah. Apabila kamu diberikan ucapan salam, jawab dengan yang lebih baik. Contoh, ada orang bagi salam, Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau orang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullah, kita balas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bila orang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Jawab tambah lagi. Jika ada orang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, maksudnya dia tambah lagi, dan pengampunan Allah ke atasmu. Kita pun jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh, dan redha Allah ke atasmu. Setakat ini sekadar itulah. Tetapi biasanya warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Sahabat Nabi SAW, Sayyidina Anas bin Malik menyebutkan, Masya Allah, ini adalah hadis Nabi, yang mana Nabi SAW bersabda kepada Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik menyampaikan, Nabi berkata, wahai Anas, apabila kamu bertemu dengan ahli keluargamu, maka ucapkanlah salam, nescaya kamu dan seluruh ahli keluargamu akan selamat, akan dalam rahmat, akan dalam barakah. Sebab itu bila suami jumpa isteri, ini kan datang ni, suami dekat rumah ke ada di sini? Suami hantar, kemudian dia pulang. Ya. Ada. Masya Allah, ada yang hantar kemudian pulang. Dia dapat pahala besar. Dia juga dapat pahala asbab menjadi asbab, maksudnya asbab kita datang kerana usaha ikhtiar dia ada pahalanya. Bila jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang, dia pun terbeliak biji mata. Kenapa dengan kamu? Masya Allah. Ya,
Kejutkan anak, bangun subuh, bangun pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Subhanallah. Kadang-kadang orang tanya saya, macam mana nak mudah kejutkan anak pergi sekolah ya? Macam susah sangat. Saya anak 7 orang, 5 orang pergi sekolah kan. Sepatutnya yang nombor 6 tu sekolah juga, tapi masih tidak mahu pergi. Sebab dah masuk umur 5 tahun. Sebab ada adiknya 3 tahun, jadi dia tak nak tinggal adik. Macam-macam alasan dia. Tak mahu tinggal Fatimah, adiknya. Itulah alasan dia. Kalau ikutkan 6 orang di sekolah. Tapi Alhamdulillah, bila kejutkan pagi, tidaklah susah. Kejut 5.30, kadang pukul 6, kadang awal lagi. Tapi mula dengan salam. Kan pergi dekat, Assalamualaikum. Tepuk, Assalamualaikum Atika. Assalamualaikum Maisara. Assalamualaikum. Assalamualaikum Luqman. Assalamualaikum Imran. Assalamualaikum Safwan. Dia bangun, jawab salam Umi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Macam itulah. Maksudnya, kalimah yang pertama bila kita nak kejutkan anak, doa. Dan kalimah yang pertama yang anak balas kepada kita di awal hari adalah doa. Yang mana doa itu, insya-Allah yang kita sebut dalam firman Allah, biqalbin salim. Ini orang yang selamat di akhirat kelak, yang datang bertemu dengan Allah dengan jiwa yang selamat. Subhanallah. Alhamdulillah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih. Kan baru mula kan? Kepada penganjur kita iaitu Wahyu Ilahi Learning Center, Pertubuhan Aspirasi Dakwah dan Islam Malaysia, Adam Care, bersama KRT Bandar Seri Indah Fasa 1 dan Masjid Az-Zaimah Bandar Seri Indah, Tawau, Sabah. Subhanallah. Yang mana isterinya ada di depan ini, subhanallah. Dan mungkin ada yang baru sampai ini, mungkin isteri pembesar, wallahu alam ya. Oh tidak ya. Okey, yang besar, yang kecil semua ada ya. Yang comel-comel. Okey, terima kasih kepada Puan Harniah Lakolong, pengerusi KRT Bandar Seri Indah. Ada ke orangnya? Okey, subhanallah. Pengerusi KRT. KRT ni rukun tetangga kan? K itu apa ya? Ya, kawasan. Oh, kawasan rukun tetangga. Seterusnya Tuan Irwan Hamsa, Wakil Ahli Lembaga Masjid Az-Zaimah Bandar Seri Indah. Mungkin ada ya di sini. Masya Allah. Okey, seterusnya Tuan Usman Haji Syukur, Pengurusi Masjid Az-Zaimah Bandar Seri Indah. Tuan Yusri Umasa, Pegawai KKM merangkap Ketua KRT Bersih dan Indah. Hebat. Semua ahli jawatan kuasa KRT, Barisan Ahli Lembaga Masjid dan AJK Masjid Az-Zaimah Bandar Seri Indah, Tawau, Sabah. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, sama ada yang berada di sini ataupun yang melihat secara langsung, lebih kurang dalam 5 ke 6 ribu lah. Sebab ada 3 saluran. Dan kita nampak ada yang menjaga keselamatan tu kan. Itu tuan polis ke? Ha? Apa? SRS, Sukarelawan Ronda. Itu dia. Macam marah bang. Takut bang. Sekarang okey, saya kena tanya sebab daripada tadi saya rasa takut. Rupanya bukan polis. Bimbang, tengah ceramah kena tangkap. Kan? Lebih maksa terus tangkap. Ya, tepi-tepi itu yang jaga lalu lintas semuanya. Subhanallah. Berbahagialah wahai muslimin muslimat sekalian, jika hari ini ada di kalangan kita yang sedang bersedih dan berduka dengan pelbagai peristiwa. Mungkin kerana kehilangan, mungkin kerana sakitnya hati disebabkan perbuatan manusia, mungkin dikhianati, ataupun mungkin apa saja yang menyebabkan kita sedih dan duka cita hari ini ataupun semalam. Namun berbahagia dan nikmatilah saat ini dengan sedalam-dalamnya. Kerana tidak ada nikmat yang lebih besar apabila Allah Subhanahu Wa Taala sedang melorongkan kita di laluan ataupun jalan menuju ke syurga. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan menuju ke majlis ilmu seumpama pada malam ini, subhanallah, sahalallahu lahu, maka Allah akan permudahkan baginya laluan ataupun jalan-jalan ke syurga. Subhanallah, Allahu Akbar.
Maka inilah sebesar-besar nikmat yang boleh mengurangkan rasa perit dan sakitnya kita dengan ujian Allah. Allahu Akbar. Nabi SAW bersabda lagi, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Barang siapa yang Allah ingin berikan kepadanya kebaikan dunia dan akhirat. Dunia hidupnya baik, walaupun nampak susah tapi baik-baik saja. Walaupun dia diuji dengan suami yang kurang baik, tetapi dia tetap kuat menjaga imannya. Maksudnya dia sentiasa kekal dalam keadaan yang baik. Allah beri dia kekuatan untuk hidup yang baik. Jiwa yang baik yang tidak memberontak dengan ujian Allah. Allahu Akbar. Dan kehidupan di akhirat juga baik, iaitu syurga Allah. Nabi sebut, barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan, Allah berikan kepadanya kefahaman tentang agama. Allah mudahkan dia sampai di majlis ilmu. Mungkin ada yang kata, "Ustazah, sebenarnya niat saya datang sebab nak selfie dengan Ustazah nanti. Sebenarnya nak tengok depan-depan." Sama ndak Ustazah di telefon dengan di luar? Macam tu kan. Mungkin apapun asbab, itu hanyalah penguat semangat saja. Tetapi hakikatnya, Allah ya Qadir yang maha berkehendak, Allah ya Muqtadir yang maha menentukan, Allah ya Qahar yang Jabbar yang maha memaksa, Allah yang memilih kita, tubuh badan kita, jasad kita, roh kita untuk berada di sini. Dan inilah satu nikmat yang sangat besar apabila dalam kita mempunyai terlalu banyak dosa, terlalu banyak kelalaian, terlalu kurang syukur, terlalu kurang ibadah, Allah masih memandang kita. Allah masih memudahkan kita, membuka hati kita untuk berada di taman syurganya yang sementara ini. Nabi SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Fama riyadil jannah ya Rasulullah? Nabi menjawab, "Hilakul zikri." Yang membawa maksud, Nabi bersabda, apabila kamu melihat taman syurga Allah, kamu melihat adanya majlis ilmu, Nabi kata, "Farta'u," maka singgah, berhenti sekejap, berehat sekejap di taman syurga Allah itu. Lalu para sahabat bertanya, "Fama riyadil jannah?" Di mana itu taman syurga Allah di dunia? Wujudkah taman syurga Allah di dunia? Lalu Nabi menjawab, "Hilakul zikri." Halaqah, pertemuan, perjumpaan, perhimpunan zikir, iaitu mengingati Allah. Berapapun jumlah, yang penting pertemuan itu menyebutkan tentang mengingatkan kepada Allah, mengingatkan tentang akhirat, menambahkan cinta kepada akhirat, mengurangkan cinta kepada dunia, mengurangkan rasa penyakit hati kita, ada penyakit ujub, riya, takabur, merendahkan diri dengan sifat tawaduk. Inilah suatu majlis yang akan diangkat oleh Allah menjadi taman-taman syurga. Semua perkara pasti ada tanda. Orang perempuan, siapa yang pernah bersalin beranak di sini? Siapa pernah beranak? Bersalin? Masya Allah. Sudah lupa ya Bu? Ke orang Tawa panggil apa? Bersalin ke? Beranak ke? Deliver? Apa? Beranak. Sini beranak ya? Samalah. Kan? Beranak. Subhanallah. Yang lelaki ada yang mengandung tidak beranak. Tidak beranak-ranak, tapi mengandung saja. Masya Allah. Semua mesti ada tanda. Mau beranak-anak, kan ada tandanya, betul kan? Ke ada yang tiba-tiba keluar, enggak ada tanda, tiba-tiba keluar. Mustahil kan? Kalau wajah yang gembira ada tanda, nampak senyum. Sedih, kita boleh nampak kalau wajah sedih. Kalau marah, nampak wajah tu marah. Kalau teruja, nampak muka tu teruja. Semua perkara ada tanda. Dan sudah tentu bakal penghuni syurga sudah ada tanda-tandanya ketika saat dia hidup di dunia lagi. Sudah ada ciri-cirinya. Sudah ada tanda-tandanya. Di manakah dan apakah tanda-tanda itu? Salah satu yang sangat besar, yang sangat jelas dan ketara, apabila dia sedang meniti jalan ke syurga. Jadi subhanallah, mudah-mudahan setiap orang yang berada di majlis ilmu pada malam ini, sama ada yang datang di sini ataupun yang berada di alam maya, kita semua dicatat oleh para pemerhati wakil Allah, iaitu malaikatnya, mencatat setiap orang di kalangan kita sebagai bakal ahli syurga Allah, syurga Firdaus tanpa dihisab, tanpa diazab. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah.
Maksudnya tanda-tanda ahli syurga Allah adalah mereka yang suka datang ke taman syurga Allah yang sementara di dunia, iaitu majlis ilmu. Ini adalah orangnya yang akan Allah masukkan juga di taman syurga Allah yang kekal abadi selamanya. Jadi jika kita kuat iman, jangan memilih-milih. Kan, subhanallah, oh ustaz ini dia punya cakap tak berapa faham lah. Dia cakap macam cakap seorang-seorang lah ustaz ni, contoh kan. Subhanallah, kadang kita memilih-milih kan. Oh ini kurang minat lah. Oh ini kalau pergi tidur saja. Mengantuk. Subhanallah, muslimin muslimat. Mungkin kadang-kadang kita bukan bawa balik pulang ilmu, tapi bawa balik catatan sebagai bakal ahli syurga Allah. Bawa balik pahala melangkah ke rumah Allah. Subhanallah, sabda Nabi yang lain, Nabi bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu umpama kita pada malam ini, insya-Allah, Nabi bersabda, dinaungi oleh para malaikat, tetapi kita tak nampak. Ke ada orang yang nampak sekarang malaikat sedang menaungi? Tak ada yang nampak kan? Jangan cakap ada yang nampak. Kalau ada yang cakap, oh ada ustazah itu kecil saja, tak bersama. Itu kena tangkap ya, polis belakang kena tangkap. Masya Allah. Tetapi jika manusia dibuka hijab lalu dapat lihat siapa yang berada di majlis ilmu, nampak para malaikat sedang menaungi, sudah pasti semua orang akan berpusu-pusu ke majlis ilmu. Sebab itu hanya orang yang ada iman, percaya dengan alam ghaib, janji Allah, apa yang diperkatakan Allah dan Nabi Muhammad, dia akan sampai. Sebab walaupun tidak dilihat dengan mata kepala, tetapi dia lihat dengan mata hati. Dia percaya apa yang Allah janjikan bila kita berada di rumah Allah di majlis ilmu. Nabi bersabda, sesungguhnya para malaikat kerana sukacita gembiranya kepada orang yang hadir di majlis ilmu, maka para malaikat menaungi mereka itu dengan sayap, maksudnya dengan rahmat, dengan permohonan doa. Dan binatang, seluruh binatang juga mendoakan kebaikan bagi yang menuntut ilmu. Subhanallah. Bahkan Nabi sebut binatang-binatang yang berterbangan, burung-burung yang terbang dan ikan-ikan di lautan mendoakan dan memohon ampun kepada para penuntut ilmu. Kalaulah on the way tadi kita dengar suara ikan-ikan di lautan, doakan kita. Subhanallah. Kan nescaya kosong mall-mall tu. Kan kosong restoran tu. Kosong semua segala tempat, semua manusia berpusu kerana cemburu melihat. Sekiranya Allah buka hijab dan kita boleh dengar, tetapi itu tidak akan berlaku. Sebab itu orang yang beriman, dia percaya lalu dia kuat istiqamah untuk hadir majlis-majlis ilmu. Di mana saja, siapa saja. Subhanallah. Jadi alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, lengah tak tu duduk tu? Nanti tukar-tukar lah ya, kiri, kanan dan sebagainya. Ini anak-anak madrasah. Ya, madrasah tahfiz. Masya Allah. Mana ustaz? Ustaznya di mana? Angkat tangan. Ustazah. Ada ke? Enggak. Betul ya saya sebut enggak? Ya, betul ya. Masya Allah. Saya tengok, Masya Allah, di sini pun kan ramai wanita-wanita yang bernikah dan semuanya menutup aurat dengan sempurna. Masya Allah, indah sekali suasananya. Ramai tuan-tuan haji kita, Masya Allah. Kan wajah-wajah walaupun tidak kelihatan jelas, tapi kita boleh lihat insya-Allah inilah wajah-wajah bakal penghuni syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Okey. Malam ini kita akan bacakan kitab Penawar Bagi Hati. Kita akan baca dari kulit ke kulit. Mungkin sampai maghrib besok baru habis. Okey, siapa yang ada kitab ini sekarang? Okey, Masya Allah. Harganya RM16 sahaja. RM16. Subhanallah. Tadi dia orang jual 16 ke berapa? 16 kan? 16 ini 18. Mahal sikit RM2. 16 kan? Sebab ada harga di belakang. Kami usaha bawa kitab ini perlu bayar lebih luggage kan daripada Semenanjung, dan jual dengan harga yang sama. Bukan sebab nak cari untung. Subhanallah. Tetapi saya ingin membudayakan bila ada kuliah, ada ceramah, mesti digunakan kitab. Dan kitab Penawar Bagi Hati ini adalah satu kitab yang sangat ataupun antara yang paling banyak menjadi rujukan umat Islam, bukan Malaysia saja, Indonesia, bahkan seluruh dunia. Dan ulama yang menyusun kitab ini, yang menulis, yang mengarang,
iaitu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, adalah ulama kelahiran Indonesia. Kemudian dia hijrah ke Malaysia menuntut ilmu dengan para alim ulama di sekitar negeri Kedah. Kemudian berhijrah ke Mekah 30 tahun sehinggalah wafat dan meninggal di Mekah. Dan dimakamkan di makam, kalau meninggal di Mekah, ditanam di mana? Al-Ma'la. Kalau di Madinah, di berkuburan Baqi'. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini ulama besar daripada timur Nusantara. Lahir pada tahun 1910. 1910. Ada tak yang lahir 1910 di sini? Tak ada ya? Subhanallah. 1910. Umurnya ketika wafat umur 63 tahun, sama dengan umur Nabi SAW wafat ketika umur 63 tahun. Subhanallah, sehingga beliau diangkat menjadi alim ulama yang dihormati di Masjidil Haram di Mekah. Subhanallah, para alim ulama orang Arab serata dunia datang berguru dengan beliau. Ini alim ulama yang sangat dimuliakan dan sangat dihormati daripada timur Nusantara, lahir di Indonesia, berhijrah ke Malaysia, kemudian berhijrah di Mekah. Dan dia pernah ditawarkan banyak negara di dunia untuk menjadi mufti, untuk menjadi ulama sekalian, bahkan di negara-negara barat sekalipun. Tetapi dia menolak walaupun tawaran yang begitu tinggi dan hebat. Kerana apa? Dia ingin memberikan khidmat baktinya di Mekah Al-Mukarramah. Kalau dia berada di Malaysia contohnya, dia pulang ke Malaysia atau pulang ke Indonesia, mungkin tidak seramai itu orang boleh mendapat manfaat daripadanya. Tetapi bila berada di Mekah, seluruh manusia, memang seluruh muslim bertumpu di Mekah. Dan banyak lagi ciri-ciri yang hebat. Pernah Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ini ditanya. Pada zaman tersebut dia sibuk menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu. Lalu ramai orang awam bertanya, mau makan apa? Kalau belajar ilmu mau makan apa? Belajar ilmu mau makan apa? Belajar ilmu agama. Kalau belajar ini nanti dapat kerja ini, dapat duit sekian-sekian. Tetapi belajar ilmu agama mau makan apa? Lalu apa jawapan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili? Dia jawab, orang yang belajar ilmu agama akan makan buah-buahan syurga. Allahu Akbar, subhanallah. Dan banyak kata-kata yang indah daripada kalam ulama, hukama, dan ia juga merupakan para wali, di kalangan para wali Allah Subhanahu wa taala. Okey, masya-Allah, beginilah tim kita di belakang. Saya nampak buku tu masih ada banyak. Ada banyak lagi ke? Tim-tim ada banyak lagi? Sudah habis. Saya dah cakap, dia orang nak bawa sikit saja, saya kata akan habis. Tak adalah. Tak apa, lain kali kita akan hantar wakil kalau siapa ingin memiliki, dan mungkin di sini ada yang jual. Kan? Mungkin ada yang jual. Okey, sekarang kita tengok muka depan. Membicarakan ilmu tasawuf peringkat permulaan. Maksudnya basic ilmu tasawuf. Tajuk kitab adalah Penawar Bagi Hati. Maksudnya kulit-kulit, tengok kulit dulu. Oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, penterjemah Abdul Ghani Jabar Maroki. Mudah-mudahan dia pun dapat banyak pahala di atas terjemahan ini. Okey, sekarang buka muka surat seterusnya. Okey, kita tengok ada I2, ada I3, huruf Roman kan? Okey, kita 1, 2, 3, 4 profil penterjemah. Okey. Sekarang pergi kepada kandungan kitab Penawar Bagi Hati. Ini tajuk kita pada malam ini, Penawar Bagi Hati. Ibu-ibu, muslimin muslimat, insya-Allah kita sama-sama berjihad ya menuntut ilmu malam ni. Saya pada malam tadi tidur sekitar jam 1 kerana perlu menyiapkan tugasan sebelum saya tinggalkan anak-anak dan pejabat. Jam 1 lebih kurang dapat tidur dan bangun semula pukul 3.30. Maksudnya tidur lebih kurang dalam 3 jam kan. 3.30 tu sebab flight kan pukul 7.30. Jadi kena bertolak, bersiap dan sebagainya. Subhanallah. Saya bayangkan nanti bila masuk flight saya boleh tidur. Tetapi Allah tidak izinkan saya tidur walaupun perjalanan hampir 3 jam kan. Tak dapat tidur. Tak dapat tidur. Jadi wallahu alam tak dapat tidur. Kita pun macam
banyak istighfar. Dosa apa ni menyebabkan tak boleh rehat ni, tak boleh tidur? Lepas tu banyak ulang-ulang astaghfirullah wa atubu ilaih. Lepas tu kan bila suami tanya kenapa, mungkin terlalu banyak dosa ataupun rasa macam, itu yang saya sebutkan. Tetapi mungkin itulah sebenarnya yang saya perlukan, bukan rehat yang cukup, tetapi perlu bersihkan hati untuk bertemu dengan ramainya orang-orang di Sabah ini, untuk menyampaikan ilmu Allah. Bagaimana mungkin Allah nak izinkan saya menyampaikan ilmu jika hati saya penuh dengan noda dan dosa? Subhanallah, sebab itu bila memilih buku Penawar Baki Hati ini ibu-ibu, ia adalah buku yang berat, ilmunya tasawuf. Saya sudah tahu saya mesti akan diuji oleh Allah. Saya mesti menempuh ujiannya terlebih dahulu untuk saya menyampaikan ilmu-ilmu yang berat ini. Subhanallah. Dan bila sampai sekian-sekian ceritanya, kemudian terus pergi bantuan tadi, saya ingat saya boleh tidur selepas selesai bantuan. Sampai di penginapan di hotel kan, Allah tetap tak izinkan saya tidur. Sejam saya pejam mata, tak dapat tidur. Jadi berbekalkan dengan sedikit rehat malam tadi sehinggalah dan kepenatan yang bersambung-sambung. Dalam perjalanan tadi saya bagi tahu suami, bang rasa mereng, macam terhuyung hayang, faham ya? Kemudian sekarang saya juga sedang berlawan rasa menggigil. Tiba-tiba sebab tadi tak selera makan, jadi kita rasa sudah kelaparan menggigil. Jadi saya juga sedang berjuang, berjihad untuk menyampaikan. Dan saya tahu ibu, ayah, anak-anak juga penat duduk di lantai itu, penat. Mungkin waktu ini sepatutnya sudah tidur, jadi berlawan dengan penat dan mengantuk. Dan mudah-mudahan Allah gantikan dengan rehat yang sebenarnya di alam barzah, rehat yang sebenarnya di akhirat kelak. Berpenat di dunia, subhanallah, maka akan berehat di sana. Masya Allah. Okey, sekarang kita tengok, insya-Allah tak lama dah ni kita akan berhenti ni. Jangan risau, saya pun sebab besok ada satu ceramah lagi di sini kan, di Tawau. Okey, kita tengok kandungan dalam kitab Penawar Bagi Hati. Dia mulakan dengan maksud ilmu tasawuf, kemudian dia pergi kepada anggota yang zahir. Cuba tengok bab yang pertama, anak-anak, siapa yang ada kitab ni. Dia mulakan subhanallah, Masya Allah, anggota Syekh memulakan dengan tajuk anggota yang 7, iaitu fasal yang pertama berkenaan dengan mata. Bagaimana untuk mensyukuri mata dan bagaimana untuk memelihara mata. Kemudian fasal yang kedua, iaitu berkenaan dengan telinga. Bagaimana telinga itu memberi faedah kepada dunia dan memberi faedah kepada akhirat. Kemudian fasal yang ketiga, kemudian menceritakan tentang mensyukuri, bagaimana untuk mensyukuri nikmat pendengaran. Fasal ketiga pula iaitu berkenaan dengan lidah. Bagaimana Syekh menjelaskan apakah tujuan Allah menjadikan lidah. Hendaklah dipelihara lidah daripada yang dilarang, besar dan banyaknya kejahatan lidah. Fasal yang keempat, ini baru sebut isi kandungan ya. Sebab mungkin tak sempat nak kupas mana-mana tajuk, cukuplah kalau kita baca senarai tajuk malam ini. Untuk memberi semangat seterusnya di masjid ini dan mana-mana masjid, memulakan pengajian kuliah berkitab, membawakan tajuk kitab Penawar Bagi Hati. Di sini ada banyak, ada ramai ustaz, ustazah, alim, ulama yang faqih. Anak-anak, kamu kan dah ada kitab, mesti buat halaqah, baca ulang kali kitab ini. Sebab itu ramai, kebanyakan madrasah pondok di seluruh Indonesia, di Malaysia, mereka akan ulang kitab ini tanpa henti. Tanpa henti. Sudah habis ke belakang, ulang balik. Kerana mereka mengatakan, jika kita belajar ilmu apapun, jika kita tidak belajar ilmu membersihkan hati, semua ilmu akan merosakkan. Jadi, kenapa mereka selalu ulang? Saya juga secara jujurnya telah banyak kali habis baca kulit ke kulit. Kerana sebelum saya jadi penceramah bebas begini, lebih kurang dalam beberapa tahun, saya memang mengajar kuliah berkitab. Dan banyak menggunakan kitab Penawar Bagi Hati di satu tempat sampai habis, tempat yang lain sampai habis. Subhanallah. Okey, kita tengok seterusnya. Fasal yang keempat, Syekh membicarakan tentang perut. Faedah Allah menciptakan perut. Tujuan memelihara perut dari yang haram dan syubhah. Jauhi dari bersangatan kenyang. Ini subhanallah
celaan terhadap kekenyangan. Ini saya rasa mau baca ni. Buka muka surat 18. Biar sentap dan sila sentap ya semuanya. Okey. Ada satu hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, yang bermaksud orang yang sempurna iman itu ialah yang memakan pada satu perut, dan orang yang kafir itu memakan pada 7 perut. Memadailah anak cucu Adam itu beberapa suap yang membetulkan tulang belakangnya. Jika ia ingin menambah dan tidak dapat tiada daripada menambah, maka sepatutnya sepertiga bagi makanan dan sepertiga bagi minuman dan sepertiga bagi mengeluarkan nafas. Subhanallah. Jika kita tengok pada muka surat 17 di belakangnya, bersangatan kenyang itu dituntut menjauhinya kerana beberapa perkara. Syekh menyenaraikan 10 perkara keburukan bila kita berlebihan kenyang. Dan subhanallah, muslimin muslimat, dan inilah antara masalah kita. Kita tak akan berhenti selagi tidak kenyang, betul tak? Makan, lepas tu rasa belum kenyang, tambah sikit. Masya Allah, Allahu Akbar. Tapi Nabi pesan perut itu perlu dibahagi 3. 1 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 lagi untuk angin supaya boleh bernafas. Tapi kita ni sampai angin sudah tidak ada ruang yang keluar. Subhanallah. Sebab itu bila disebutkan tentang keburukan terlebih kenyang. Dan memang sebenarnya kita orang mukmin, orang muslim kena pandai mengawal jumlah makanan yang kita makan. Saya juga berusaha, walaupun seringkali gagal. Saya juga berusaha kepada anak-anak. Contoh kan, kita bagi jumlah nasi sekian, lepas tu anak kata, Umi belum kenyang. Saya kata cukup, jangan tambah. Tapi belum kenyang. Saya kata sekarang minum air. Dia pun minum air. Sekarang dah kenyang. Oh betul lah, dah kenyang. Subhanallah. Kadang-kadang sebab kita ingin tunggu signal kenyang tu, baru kita berhenti. Tapi sebenarnya saiz perut kita akan ikut saiz makanan. Kalau sudah biasa makan 2 pinggan kan? Saya orang Gandung 2 pinggan. 2 pinggan, dia tak akan bagi signal kenyang lagi tak 2 pinggan. Jadi, kitalah kena ajar perut kita. Dan kerana berlebihan kenyang itu menyebabkan kemalasan. Bila berlebihan kenyang itu membuatkan setiap anggota badan yang lain akan jadi buas, akan menjadi bersyahwat. Maksudnya, mata jadi liar, tangan jadi liar, jadi mengantuk, malas ibadah dan banyak lagi keburukan disebabkan berlebihan kenyang. Fasal yang kelima, tengok lagi, membicarakan berkenaan dengan faraj, kegunaan manfaat faraj dan bagaimana mensyukuri nikmat anggota faraj. Fasal yang ke-6 dan ke-7 iaitu berkenaan tangan dan kaki. Bagaimana untuk memanfaatkan 2 tangan dan 2 kaki, kemudian mensyukuri nikmat tangan dan nikmat kaki. Masuk bab yang kedua iaitu bab jantung hati, iaitu berkenaan dengan hati. Angkat tangan semua, angkat tangan. Masya Allah, semua ada tangan. Okey, sekarang letak mana tempat hati masing-masing. Letak dekat hati, mana hati? Ini hati ke jantung? Okey, mana hati? Oh, semua sudah tunjuk hati. Kalau hati, liver tu berada di sebelah kiri, bawah dada sebelah kiri. Itu liver hati. Kan kita kalau sebut, aduh sakitnya hati di sini kan? Ke ada orang yang tunjuk, sakitnya hati. Sakitnya hatiku. Sakitnya tu di sini. Kan? Sebenarnya subhanallah sebab itu bila disebut qalbun, sebahagian ulama menyebutkan maksudnya adalah jantung. Di sini jantung. Bila kita takut, berdebar, marah, sedih, jantung kita akan berubah. Berdegup lebih kencang, berdegup perlahan, berdegup sekian-sekian. Kerana ia berkait dengan aliran darah, pernafasan jantung itu yang berdebar-debar. Rasa rindu apa, jantung itu akan berubah. Tetapi tidak ada masalah jika kita masih mendefinisikan dengan perkataan hati. Dan kita melihat, Syekh menyebutkan kedua-duanya, jantung hati. Subhanallah. Kedua-duanya jantung hati. Disebutkan, disyarahkan berkenaan dengan apa makna jantung hati. Peliharalah qalbun iaitu jantung hati daripada kelakuan tercela. Dan disenaraikan 10 kelakuan tercela.
Subhanallah, ibu-ibu, muslimin-muslimat, perhatikan siapa yang tidak ada buku. Sebab sini semua ni ingatan sangat luar biasa. Saya diberitahu orang Tawau dia tak perlu menulis, cakap dia terus hafal. Subhanallah. Kan seterus ingat, tapi mungkin dalam perjalanan dia akan tercicir-cicir balik rumah. Bang, ada 10 penyakit hati. Yang pertama, dia ingat yang pertama saja. Yang lain tu tercicir dalam perjalanan. Sebab itu adab penuntut ilmu, siapa pun yang datang ceramah, kita selepas itu hilang pun buku tu. Maksudnya ada orang kata, Ustazah, saya memang bawa catatan, bawa pen, bawa kertas, tapi saya nanti lukis-lukis saja, buat-buat tulis, kan? Ataupun nanti tak tahu nota tu pergi mana. Tidak mengapa. Tetapi kurang-kurangnya kita telah pun melakukan satu ibadah. Tulis je walaupun sikit banyak. Kerana Allah berfirman di dalam surah Yasin. Macam mana tu firman Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Itulah kebingungan. Yang mana Allah berfirman surah Yasin tu. Di hari yang akan berdiam, mulut akan berdiam, tangan akan bercakap tu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Di hari Allah tutup mulut. Wa tukallimuna aydihim. Akan bercakap tangan. Jadi bila kita menuliskan wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan akan bercakap kaki. Ya Allah, pada waktu sekian-sekian kakiku melangkah ke majlis ilmu di Masjid Az-Zaimah sekian-sekian. Tangan pun bercakap, ya Allah, pada saat itu aku menuliskan ilmu, ya Allah. Aku menuliskan nota, ya Allah. Tangan ini akan bercakap. Sebab bimbang, besok tangan ini bercakap, oh tangan ini banyak sekali menggunakan, kegunaannya adalah untuk scroll FB, scroll IG, scroll Shopee, scroll TikTok. Semua tangan ini akan berbicara besok. Jadi sekurang-kurangnya, sebagaimana kata pepatah kan, manusia diikat dengan janji, binatang diikat dengan tali, manakala ilmu diikat dengan pen dan kertas. Ya, itu ilmu diikat dengan pen kertas. Jika ilmu ini tidak ditulis, tak sampai kepada kita ilmu ini. Dia terikat dengan pena. Sebab itu firman Allah surah Al-Alaq, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Subhanallah, kebingungan ya. Tetapi ada ayatnya, allamal insana ma lam ya'lam. Subhanallah, astaghfirullah, Allahumma salli ala Muhammad. Allama, cari cepat. Allama bil qalam. Tak apa. Kenapa tu? Oh, dia jadi bayang. Allama bil qalam. Dalam surah Al-Alaq ada perkataan firman Allah yang mengajarkan kamu dengan pena. Qalamun, anak-anak yang belajar bahasa Arab, qalamun maksud dia apa? Pen, pensel. Maksudnya Allah menyebutkan, bacalah. Okey ni. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Allah yang Maha menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Allah yang menciptakan manusia daripada segumpal darah beku. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah Tuhanmu yang Maha mulia. Allazi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan ilmu dengan pena. Subhanallah. Allah perintah pertama sebelum perintah solat, sebelum perintah puasa, sebelum perintah zakat, sebelum perintah tutup aurat, sebelum perintah menuntut ilmu. Perkara yang pertama, ayat dan kalimah pertama yang turun wahyu yang pertama adalah kalimah Iqra, bacalah. Allah suruh kita baca. Dan disebutkan Allah mengajarkan ilmu dengan pena. Sebab itu ulama yang paling antara yang terkuat ingatannya Imam Syafi'i. Ulama kita kan, mazhab kita Imam Syafi'i. Umur dikatakan 6-7 tahun dah hafal Al-Quran. Kemudian hadis Nabi yang begitu banyak, umur 15 tahun dah jadi mufti. Kita anak-anak kita tingkatan 3 jadi apa? Jangan tanya anak kita, kita dah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun jadi apa? Kita dah hidup 40 tahun, 50 tahun, ada tak hafal satu hadis Nabi? Ada ustazah, an-nazafatu minal iman.
Al-haya'u minal iman, al-amalu binniyat. Bahkan ramai di kalangan kita dah umur 50 tahun, 60 tahun tidak pernah berusaha walaupun untuk menghafal satu hadis Nabi yang ringan sekalipun. Malu mahu jumpa Nabi, mulut cakap cinta Nabi, tetapi kalam Nabi tidak pernah dihafal. Lagu-lagu ingat, peristiwa 20 tahun lepas ingat. Bang, kamu ingat tak ketika baru kahwin dulu? Apa kesilapan pertama yang kamu buat? Oh, ingat. Masya Allah. Subhanallah. Sebenarnya menghafal Al-Quran pahalanya besar. Menghafal hadis Nabi juga pahalanya besar. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi selepas ini sebagai penuntut ilmu, walaupun kita ini orang kampung, kita ni bukan belajar sekolah, bawa saja apa-apa buku, pasu kertas. Tulislah apa saja. Kita akan diberikan pahala menuliskan. Masya Allah. Okey, saya sebut secara umum. Kita tak sempat nak kupas satu-satu. 10 penyakit hati yang disenaraikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ialah penyakit hati yang pertama iaitu sangat rakus terhadap makanan. Betul. Ini sangat betul. Masya Allah. Mana yang restoran yang sedap? Ada satu restoran ini ramai orang, tapi jauh 1 jam. Oh, tidak ada hal lah. Tetapi kuliah sebelah rumah saja, dengar di rumah, susah mau sampai. Hari ini ramai manusia yang sangat rakus dan tamak akan buat apa saja untuk menikmati makanan yang diidamkan. Kemudian Syekh mengupaskan tentang faedah lapar, kebinasaan kekenyangan, tingkat penyedikitan makanan dari segi masa. Okey, penyakit hati yang kedua yang banyak merosakkan manusia adalah rakus dalam berkata-kata. Banyak cakap perkara yang sia-sia. Banyak cakap yang baik macam ibu-ibu tidak ada masalah. Ustazah, saya di rumah tidak berhenti bercakap. Kan? Bangun sekian-sekian. Kenapa ya? Setiap pagi ibunya kena kejutkan selalu. Bila kamu mau pula kejutkan ibu? Kalaulah ibu mati, mungkin kamu semua ini tidak bangun. Mungkin sampai kiamat ya ibu kena kejutkan kamu. Macam Indonesia pula kan. Ngapain lo? Macam tu. Tapi memang Sabah macam ada dekat dengan Indonesia kan. Maksudnya, subhanallah ibu-ibu. Lepas bebel anak, bebel bapak pula. Bapak pun sama. Dari sejak kahwin sampai saat ini. Hari-hari. Jika tidak dikejutkan gempa bumi pun dia mungkin tidak bangun. Macam tu kan. Masya Allah. Tetapi wahai ibu-ibu, Masya Allah, kenapa kita ni Allah takdirkan selalu kena ulang. Sampai saya sendiri pun, berapa kali Umi nak ulang benda yang sama. Saya orang ganung kan, cakap ganung anak-anak. Suami saya orang ganung kan. Bapalah, letih lah Umi, hari-hari kena cakap. Berapa kali Umi nak pesang ni? Faham tak? Faham, subhanallah. Faham ke tawau? Tawau kan, faham tu negeri faham ya. Masya Allah. Ni kasut sekolah ni bapa dok susun. Kasut sekolah kenapa tak susun? Hari-hari kadang tu. Kadang dia lepas Umi marah ataupun ingatkan, dia bertahan 2-3 hari. Lepas tu dah bersepah balik. Ini beg sekolah siapa kan dah cakap letaknya di sini. Ini baju hari-hari kadang selang 2-3 hari kena ulang lagi. Tak ingat ke kenapa gini-gini? Mungkin kerana itulah Allah jadikan manusia ini sifat lupa dan lalai supaya kita selalu dapat pahala mengucapkan kata-kata yang baik. Hadis Nabi SAW, kalimatun tayyibatun sadaqah. Kata-kata yang baik itu sedekah. Jadi setiap hari ibu-ibu diuji oleh Allah untuk mengulang perkataan yang baik. Kan tegur tentang kebersihan itu baik. Ingatkan supaya teratur itu baik. Subhanallah, ingatkan, itu dia cahaya. Orang kata, wah wajah ustazah bertambah cahaya. Sebenarnya itu terselak lagi ya. Masya Allah. Dia punya lighting ni. Okey. Mungkin kena selotip banyak lagi. Tadi banyak lagi lebihnya kan. Oh dek, banyak dek. Gulung. Sebab bila dia terbuka tu saya silau. Dia macam malu-malu mau selotip. Gitu. Lebih-lebihkan saja. Biar panjang sikit. Masya Allah. Kalau dia jadi silau tu, saya terus macam mata berpinar. Terus rasa mahu tidur. Gitu. Subhanallah. Jadi insya Allah ibu-ibu kita cuba fahami
Syukur. Kenapa anak? Bukanlah nak kata bersyukur. Janganlah pula, kenapa kamu ingat pula hari ini susun kasut? Jangan pula macam tu ya. Maksudnya moga-moga terjawab kenapa anak dan suami kita ataupun isteri kita selalu ulang kesilapan yang sama. Kalaulah anak kita ini seperti robot, kita cakap okey, kesalahan-kesalahan yang tidak dibenarkan untuk dilakukan. Ini ya 20. Esok, lusa, tulat dia terus tak buat. Habis itu apa yang kita mau tegur lagi? Apa nasihat yang baik lagi? Rupanya kenapa anak kita itu selalu lupa dan ulang kesilapan yang sama? Supaya kita setiap hari akan dapat pahala mengucapkan perkataan yang baik. Cuma kena bebel yang berilmu lah. Bebel elok-elok. Jangan ada maki. Jangan ada merendah dan menghinakan. Jangan dengan nada suara yang membuatkan anak itu rasa benci, rasa terhina dan sebagainya. Subhanallah. Jadi ulang-ulang saja. Jadi balik rumah, kadang-kadang saya balik pejabat. Kasut siapa tak susun? Okey, dia pun pergi. Okey, ini beg siapa? Saya merasakan saya sedang mengumpul pahala-pahala mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Sebab itu orang lelaki terlepas banyak pahala ni. Sebab orang lelaki sabarnya sangat tinggi. Semua pandang aja. Subhanallah. Biasa orang perempuan yang tidak tahan-tahan ni. Kan? Bila waktu malam si anak menangis, sabar bapaknya terus tidur. Ibu yang tidak sabar bangkit buat susu untuk anak. Masya Allah. Jadi sebenarnya bapa juga jangan terlepas peluang mendapat pahala bila nampak ada sesuatu nasihat yang perlu disebutkan kepada anak-anak, terus ambil peluang tersebut. Sebab Nabi sebut kalimatun thayyibatun sadaqah. Kata-kata yang baik adalah sedekah, diberi pahala sedekah. Okey, kita tengok. Rakus dalam berkata-kata, cakap banyak sia-sia. Rakus yang berkata-kata kelakuan yang dicela, antara perkataan yang tiada memberi manfaat, antara kebinasaan lidah, berdusta, mengumpat, berbantah-bantah, suka buat lawak ataupun suka bergurau yang berlebihan, sampai ada perbuatan menipu dalam bergaul senda dan mukir janji. Yang kelima, berlebihan dalam memuji. Jika kita memuji berlebihan, maka boleh berlaku kerosakan kepada yang dipuji, dan kerosakan yang lebih besar adalah kepada yang memuji. Yang memuji pun ada bahagian dosa, yang dipuji juga mungkin boleh berdosa. Dan ini semua nanti muslimin-muslimat cari kitab ini, cari buku ini, baca sendiri. Malam ni tidak sempat. Okey, penyakit hati yang ketiga. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili menyebutkan penyakit marah. Penyakit yang keempat iaitu penyakit dengki. Penyakit yang kelima, kikir dan kasih kepada harta, bakhil, kedekut dan sangat mencintai harta. Penyakit hati yang keenam, ingat tak tu? Ingat tak 5 tadi? Ingat? Subhanallah. Masih nampak saya? Mungkin ada yang mula-mula nampak ustazah, kemudian ustazah dah jadi 2. Kenapa 2 ustazah tu? Kemudian langsung ustazah sudah hilang. Dah tak nampak ustazah lagi. Kita sedang menyenaraikan 10 penyakit hati. Yang pertama tadi, tamak ataupun rakus pada makanan. Yang kedua, tamak dan rakus pada perkataan. Yang ketiga, penyakit hati marah. Dia akan bicarakan marah yang dibenarkan, bahkan ada waktunya marah itu wajib, kalau tak marah berdosa. Marah dapat pahala. Marah apabila agama Islam dihina, marah apabila Nabi Muhammad dihina, marah apabila ada ahli keluarga kita buat maksiat lalu kita tegur dia. Subhanallah. Marah yang mengikut syariat. Kemudian penyakit hati yang keempat iaitu penyakit iri hati ataupun dengki. Penyakit hati yang kelima, kedekut, bakhil dan kasih kepada harta, cintakan dunia. Kemudian penyakit hati yang keenam, kasih ataupun cinta kepada kemegahan, kemasyhuran, kekayaan, semua benda yang menyebabkan manusia bermegah. Dan fasal yang ketujuh ataupun penyakit hati yang ketujuh, mengasihi dunia, hubbud dunia, terlalu mencintai dunia. Dan penyakit hati yang ke-8, membesarkan diri, iaitu penyakit takabur. Penyakit hati yang ke-9, ujub, berasa diri kita baik, bagus dan sebagainya. Dan ini satu penyakit terutamanya akan dihinggap kepada orang-orang yang baik. Orang yang mencuri, dia tak akan rasa bangga dengan, wih bagusnya aku mencuri.
Orang yang mengumpat, wih, rasanya aku boleh jadi ketua pengumpat sedunia. Maksudnya ujub ini adalah penyakit orang yang rajin solat. Syaitan bagi orang yang jaga solat, dia tak akan bisik, jangan solat, jangan solat. Tidak. Dia biar kita solat. Lagi banyak, dia lagi biar. Tetapi dia akan rosakkan dengan datang perasaan, aku ahli solat, aku orang baik, solat sunat tak pernah tinggal. Orang yang puasa sunat banyak, kita kena pelihara hati daripada penyakit yang akan dibisikkan oleh syaitan. Bahawasanya insya-Allah kita ini lebih baik daripada orang itu, orang ini. Bila orang tanya kita, ataupun bukan orang tanyalah, tengah-tengah hari Isnin kan, dah lah terik, lepas tu kita pun cakap dekat kawan-kawan, dah agak betul kan, panas terik. Orang itu pun bagi air, Masya Allah bagi air. Puasa, rupanya nak bagi tahu dia puasa. Puasa, subhanallah, puasa apa? Isnin Khamis. Masya Allah, puasa Isnin Khamis. Iya, sejak lahir, bukan sejak lahir, sejak balik sampai sekarang tidak pernah tinggal puasa Isnin Khamis. Masya Allah, bagusnya. Tak adalah, itu sikit saja. Sebenarnya banyak lagi amalan yang lain. Masya Allah. Subhanallah. Tetapi, jadi tu Ustazah, janganlah ibadah banyak-banyak ya, takut penyakit ujub. Tidak. Sudah tentu dia sudah lebih baik daripada orang lain yang ibadahnya sedikit. Sekurang-kurangnya orang ibadah sedikit, dia belum melepasi sampai peringkat orang yang diuji dengan ujub. Antara orang yang berilmu dengan tidak berilmu, orang yang berilmu diuji, kagum dengan ilmunya, kagum dengan penyampaiannya, kagum dengan pengikutnya, berbangga dengan dirinya. Allahu Akbar. Sebab itu disebutkan dalam hadis Nabi yang sahih, 4 golongan yang akan masuk neraka yang terawal. 4 golongan terawal yang akan masuk neraka. Semuanya disebabkan penyakit ujub. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di mahsyar kelak dipanggil golongan ahli ilmu, orang alim, dipanggil menghadap Allah. Lalu Allah bertanya, apakah yang telah kamu lakukan dengan segala nikmat yang telah diberikan? Lalu dia berkata, ya Allah, aku menuntut ilmu kerana-Mu dan menyampaikan ilmu kepada manusia kerana-Mu. Aku berkorban sekian-sekian kerana mengharapkan redha-Mu, ya Allah. Lalu Allah berfirman kepadanya, tidak, kamu melakukan hal demikian untuk dipuji dan untuk diberi gelaran alim, ulama dan sebagainya. Lalu Allah perintahkan kepada para malaikat untuk mengheret manusia ini, mukanya di bawah, kakinya di atas, heret dengan muka di bawah, lalu dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Kemudian dipanggil pula orang yang di kalangan ahli Al-Quran. Kenapa? Apa nikmat yang telah diberikan dan bagaimana kamu mensyukurinya? Ya Allah, aku baca Quran, belajar Al-Quran, menyampaikan Al-Quran, menghafaz Al-Quran sekian-sekian. Aku melakukan demi mengharapkan redha-Mu, ya Allah. Lalu Allah berfirman, Allah berkata, sebab Allah paling tahu apa yang berada di dalam hati. Tidak, kamu melakukan hal demikian untuk mendapat gelaran ahli Al-Quran, hafiz, hafizah, qari, qariah dan sebagainya. Lalu Allah perintahkan dalam keadaan yang sama dicampakkan ke dalam neraka. Lalu dipanggil pula para dermawan. Lalu Allah bertanya, apa yang telah kamu lakukan dengan segala nikmatku? Lalu dermawan ini menjawab, ya Allah, dengan segala harta yang kau berikan, aku bersedekah, aku berinfak, aku berjihad dengan harta tersebut. Lalu Allah berfirman, tidak, kamu melakukan hal demikian kerana kamu ingin mendapat gelaran dermawan, disebut-sebut orang, dipuji dan sebagainya. Lalu orang yang keempat dipanggil. Saya tak ingat dia susunan dia, tetapi 4 golongan ini, iaitu mereka yang mati syahid di jalan Allah, di medan perang. Lalu Allah bertanya, apa yang kamu lakukan dengan segala nikmat yang telah diberikan? Ya Allah, aku bangkit berjihad di medan perang, lalu aku mati syahid demi mengharapkan redha-Mu, ya Allah. Lalu Allah berfirman kepadanya, tidak, kamu melakukan hal demikian untuk mendapat gelaran syuhada. Kamu melakukan hal demikian kerana untuk diberikan penghormatan. Maksudnya mungkin ya, dia memang berjihad di jalan Allah pergi medan perang. Mungkin saat dia hampir kematian, mungkin terlintas pada hatinya,
lepas ini nama aku dipanggil sebagai syuhada. Contohnya begitulah ya. Ibaratnya, mungkin dia terselit pada hatinya pada saat akhirnya, aku telah membanggakan keluargaku kerana aku telah syuhada ibu ayahku. Wallahu a'lam. Bukan semata-mata mengharapkan redha Allah ataupun rahmat ataupun syurga Allah. Tapi jangan pula bila dengar hadis ini, kalau begitu ndak maulah jadi ahli Al-Quran, ahli sedekah, alim ulama, ndak maulah jadi orang yang mati syahid. Jangan. Kita perlu ada cita-cita keinginan itu. Sebab orang yang tidak ada cita-cita begitu, dia sudah kalah di awal lagi. Sebab perjuangan kita apa dia? Bila datang rasa ujub bangga, rasa riak, apa yang perlu kita buat adalah cepat membunuh perasaan dan bisikan itu dengan apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tidak ada manusia boleh selamat daripada bisikan-bisikan ini. Itu disebut dalam surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang mana jin, syaitan, iblis dan manusia yang jahat akan membisikkan ke dada manusia. Mereka bukan bisik di telinga syaitan ini, jin ni. Dia bisik direct kepada dada. Sebab itu manusia normal sentiasa dibisik. Riak, kagum dengan diri sendiri, bangga, takabur. Tetapi kita mati dan kita rosakkan, kita gagalkan strategi iblis itu dengan astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ataupun a'udzubillahi minasyaitan dan sebagainya. Dan terus jalan, terus buat amal kebaikan. Masya Allah. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian, itu penyakit hati yang ke-9 itu ujub. Kemudian penyakit hati yang ke-10 iaitu riya. Masya Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili setelah menyeraikan 10 penyakit yang perlu dibuang daripada hati manusia, kemudian Syekh menyenaraikan 10 akhlak mahmudah yang terpuji yang perlu diisi ke dalam hati manusia. Yang pertama, taubat. Yang kedua, takut kepada Allah, al-khauf bil jalil, takut kepada Allah. Yang ketiga, zuhud. Yang keempat, sabar. Yang kelima, syukur. Yang keenam, ikhlas. Yang ketujuh, tawakal. Yang ke-8, kasih kepada Allah. Yang ke-9, redha dengan qada dan qadar Allah. Yang ke-10, mengingati kematian. Masya Allah, Allahu Akbar, subhanallah. Saya tanya muslimin muslimat, bila kita tengok senarai isi kandungan kitab ini yang tidak tebal pun, rasa tak perasaan ingin belajar kitab ni? Rasa tak perasaan nak baca kitab ini? Subhanallah. Di Shopee banyak jual. Beli saja. Walaupun lambat, mungkin daripada Semenanjung, di sini pun saya rasa banyak. Beli dan cari. Siapa pun anda, bapak-bapak, boleh tak angkat tangan siapa bapak-bapak? Masya Allah. Siapa bapak bakal ahli syurga, angkat tangan? Masya Allah. Angkat tinggi-tinggi. Subhanallah, ramai. Hebat, sebenarnya hebat. Sebab biasanya bila saya pergi kuliah, ramainya perempuan. Sebab itu bila diucap terima kasih kepada puan-puan, puan-puan dan tuan-tuan. Tetapi ini hebat. Ini anak-anak ni bakal suami yang saleh, menjadi bapa yang misali, insya-Allah. Moga dikurniakan isteri yang salehah. Amin. Dan ini bakal ibu-ibu yang misali, isteri yang salehah, insya-Allah, dan semuanya. Cari buku kitab ini dan buat seminggu sekali pun jadilah. Terutamanya kena ada keinginan yang kuat bagi seorang lelaki, seorang ayah, seorang suami. Beli kitab ini contohnya, Masya Allah, ataupun nak beli kitab lain terpulang. Tetapi penawar bagi hati ini tak perlu belajar tinggi. Tak perlu pun kalau kita kena ada sijil itu ini, kita orang awam boleh baca. Orang awam boleh baca. Dengan penjelasannya insya Allah tidak salah faham. Tapi kalau perlu detail, perlu berguru lah. Maksud saya, yang terbaik berguru. Dengar ustaz sampaikan, ustazah ke. Tapi jika kita tidak ada masa, selalu sibuk dengan kerja dan sebagainya, maka seminggu sekali ambil hari Jumaat malam, esok Jumaat malam, ataupun hari Jumaat petang terpulanglah. Kalau tak sempat Jumaat, hari Sabtu Ahad pun tak ada masalah. Panggil anak isteri, baca. Daripada satu muka surat ke satu muka surat. Boleh gile-gile. Minggu ni isteri baca, minggu depan suami. Minggu depan suami. Gila, ada anak yang sudah besar sikit, yang sudah gede.
Kan? Mereka pula mula baca. Apa yang berlaku adalah rumah tangga itu sedang membina taman syurga Allah. Sekarang kan semua daripada rumah datang ke majlis ilmu yang mana Nabi sebut Riyadhil Jannah, taman syurga Allah. Tetapi kenapa kita tidak wujudkan taman syurga Allah di rumah kita? Justru itu kita menjemput malaikat rahmat datang ke rumah kita. Sekurang-kurangnya majlis. Okey, apa maksud majlis ilmu? Ini sudah hampir penutup dah ni ya. Jadi kita tak sempat nak kupas mana-mana tajuk pun. Masya Allah. Tapi betul tak saya cakap akan baca kulit ke kulit? Betul kan? Maksud kita dah baca semua tajuk. Kan belum semua tajuk ya? Dah baca semua tajuk? Oh tak lagi. Dah. Semua tajuk kita dah sebut. Alhamdulillah. Muslimin muslimat, Masya Allah. Bila sebut majlis ilmu, dia asal perkataan daripada jalasa. Apa maksud jalasa? Duduk. Bahasa Arab, jalasa duduk. Bila majlis, maksudnya tempat duduk. Maksudnya ada manusia yang sama-sama duduk. Ustazah, berapa minimum boleh jadi majlis ilmu? 2 orang. Suami, isteri. Ada anak, bertambahlah. Sekurang-kurangnya ada yang menyampaikan. Suami baca, ilmu tak ada, kita tak belajar agama tinggi, baca saja. Baca sabda Nabi sekian-sekian. Jadi ada penyampai, ada yang mendengar, isterinya. Minggu depan gilir. Itu dah jadi majlis ilmu. Sebab kita tidak ada bicarakan perkara-perkara yang lara, yang lalai. Masya Allah. Dan Alhamdulillah, sebagai kesimpulan majlis ilmu pada malam ini, Masya Allah, sekarang sudah terlebih masa banyak sangat dah ni, dah 9.42. Sebenarnya masa saya adalah pukul 8 hingga pukul 9. Sekarang dah lebih banyak sangat, Masya Allah. Ketika saya jadi perunding cara rumah tangga, kaunselor di Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan, dan saya nak ucap terima kasih juga kepada Jabatan Agama Islam Sabah, Jabatan Mufti, Majlis Agama, JCSI Agama yang memberikan kebenaran walaupun saat-saat akhir untuk saya menyampaikan ilmu di negeri yang bertuah ini. Subhanallah, mereka memudahkan segala urusan. Para imam dan semua yang terlibatlah. Bila diadukan masalah isteri, masalah suami, ataupun masalah anak, ataupun masalah rezeki, masalah dan banyak situasi dan keadaan, saya sarankan buat majlis ilmu di rumah. Dia cerita, Ustazah, anak degil, anak itu, anak ini. Saya kata begini, apapun masalah saya tak mampu nak dengar. Sebab masalah kalau disenaraikan terlalu banyak. Saya sarankan beli satu buku kecil ke, besar ke, tebal ke, nipis, lalu dijadikan majlis ilmu di rumah. Kenapa Ustazah? Buat dulu. Nanti sebulan lagi kita akan jumpa. Buat seminggu sekali pun jadi. InsyaAllah nanti akan ada perubahan yang besar dalam rumah tangga. Lalu sebahagiannya buat. Tak lama telefon, Ustazah Asma, ya saya. Alhamdulillah banyak perubahan pada anak, pada isteri sekian-sekian. Mungkin ya memang betul lah. Bila buat majlis ilmu, syaitan keluar, jin kepanasan sebab malaikat rahmat datang. Kita tidak tahu perubahan apa yang akan berlaku apabila kita menjadikan rumah kita salah satu daripada taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu apa yang disampaikan pada malam ini. Saya memohon ampun dengan Allah, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Sudah tentu ada kesilapan dalam menyampaikan, sudah tentu ada kekurangan. Hujan mula turun ya. Masya Allah, rintik-rintik, sedang elok kan? Patutlah rasa gelisah. Hujan itu air, tidak mengapa bu. Lain kalau api, kita larilah. Subhanallah. Dan hujan kan bawa rahmat. Bila hujan turun, kita baca doa apa? Masya Allah. Baca sama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Kuat-kuat. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, limpahkanlah manfaatmu
rahmatmu, berkatmu, sebagaimana titisan air hujan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Ya Allah, berkatilah apa yang Engkau rezekikan berupa harta, pasangan, anak, kereta, rumah, kawan-kawan, jiran, dan semuanya. Jadikanlah ia barakah, dan lindungilah kami daripada azab api neraka. Allahumma ja'alna min ahlil jannah, al-jannatul firdaus, bighairi hisab wa ghairi azab. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan ahli syurga firdaus tanpa dihisab, tanpa diazab. Ya Allah, sebagaimana Dikau telah menemukan kami, mengumpulkan kami, menyatukan kami pada malam yang barakah ini, di bulan Rejab yang mulia ini. Satukan kami kembali di syurga-Mu yang abadi. Ya Allah, izinkan kedua mata kami untuk melihat-Mu, ya Allah, di syurga kelak, untuk melihat indahnya wajah Rasulullah. Ya Allah, izinkan telinga kami untuk mendengar suara-Mu di syurga, dan mendengar suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, izinkan kaki kami melangkah ke syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, izinkan tangan kami membuka pintu syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampuni kami, ibu bapa kami, guru-guru kami, pemimpin kami, seluruh umat Islam. Ya Allah, jadikan setiap lelaki yang hadir di sini menjadi lelaki yang beriman, bertanggungjawab, memimpin keluarga ke syurga dan melindungi keluarga daripada api neraka. Ya Allah, jadikan setiap wanita di sini wanita yang salehah, perhiasan dunia yang terindah, bidadari di jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabri wa qina azabal mahsyar. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kehidupan di dunia ini semuanya baik, dan kehidupan di akhirat kelak juga baik, yakni syurga-Mu.
Dan lindungilah kami ya Allah daripada azab kubur, azab api neraka, dan azab pada mahsyar. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan jazakallahu khairan jaza kepada yang berbahagia Ustazah Asma Harun di atas penyampaian ceramah sebentar tadi. Mudah-mudahan setiap nasihat berbicara yang telah disampaikan tadi, walaupun agak diringkaskan, namun insyaAllah ianya menjadi pembuka kepada kita untuk kita terus menggali kitab yang sangat agung yang menjadi pedoman kepada kita semua penawar bagi hati. InsyaAllah tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, bagi pihak majlis kami mempersilakan yang berbahagia Ustazah untuk berehat terlebih dahulu sebelum sesi fotografi yang dijadualkan. Jadi saya menjemput ahli jawatan kuasa masjid dan juga sahabat Amal K untuk membawa Ustazah untuk berehat seketika. Subhanallah. Saya sebenarnya tadi patutnya saya dah berniat untuk memberi sedikit macam pujian kepada pengerusi majlis kita. Saya nampak orang muda tetapi ucapannya sangat baik, teratur. InsyaAllah ini juga adalah Ustaz ya, Ustaz kita. Masya Allah, Allah Akbar. Mudah menjadi alim ulama yang menjadi rujukan bagi khususnya penduduk Tawau. Dan sedikit pengumuman ya Ustaz, dijemput kepada muslimat dan muslimin sebelum kita pulang, tinggalkan bekas kesan kita hadir di rumah Allah dengan bersedekah di masjid ini. Sebab sadaqatun burhanun, sabda Nabi yang sahih, sedekah adalah saksi. Jadi bila kita bersedekah di rumah Allah ini, masjid ini akan jadi saksi di mahsyar kelak. Jadi jangan tinggalkan rumah Allah, melainkan kita meninggalkan bukti kedatangan kita di rumah Allah dengan sedekah. Dan selebihnya habiskan duit di dalam handbag dengan membeli barang-barang di sana. Subhanallah. Kan berat dengan duitnya, habiskan saja. Dan kita ada bawa telekong baik Ustazah Asma, mungkin mahu membuka lembaran baru sempena Rejab, nak jumpa Syaban, nak jumpa Ramadan. Jadi subhanallah, silakan ibu-ibu menghabiskan semuanya. Alhamdulillah. Kembali semula kepada Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah.